Duit. Ha, tengok ni. 50,000. 60,000. Ni 60,000. Ni dah 100,000. Siapa je yang tak kenal Dato' Alif Shukri, pengasas kepada syarikat D-Herbs dan multi-millionaire kosmetik yang mempopularkan tagline-nya terlajak laris. Wajah Dato' Alif yang berkilat ini dikenali oleh setiap warga Malaysia baik yang muda maupun yang tua. Mana tidaknya kerana beliau merupakan salah satu nadi penting dalam dunia hiburan di Malaysia. Dengan pelbagai isu viral, cerita hangat dan kontroversi, kemungkinan besar 80% darinya dikaitkan dengan beliau. Namun di sebalik personaliti beliau sebagai seorang influencer, terdapat juga minda seorang ahli usahawan dan ahli perniagaan. Kini Alif Shukri dinaung sebagai salah seorang anak Melayu yang berjaya dan telah dianggarkan mempunyai aset yang menjangkau puluhan juta ringgit. Dengan kekayaan sebegitu, abang terlajak laris ini dikatakan suka berbelanja bukan saja untuk dirinya tetapi kepada ahli keluarga dan kenalannya dengan barangan mewah dan berjenama. Dari jam tangan Rolex, bilik air kristal berharga RM100,000 sehinggalah istana mewah yang menelan kos RM20 juta. Oleh itu, jom kita teropong sedikit sebanyak kekayaan Alif Shukri dan bagaimana beliau berbelanja. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe Infobasi untuk lebih banyak video menarik. Laluan-laluan yang gelap dan macam ala-ala museum. Actually my space is not too big, but I want have the space. So this space is not going to be very difficult to see. I always have a plan to karaoke and see with my family, but I don't have time. Dato' Alif Shukri bin Kamar Zaman merupakan anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik. Ibunya Rozita Ibrahim merupakan usahawan kosmetik terkenal yang mengasaskan Sendayu Tinggi Holdings. Dengan mempunyai ibu yang bergelar seorang usahawan, Dato' Alif juga telah berjinak dengan menguruskan perniagaan sendiri sejak kecil lagi. Menurut beliau, keinginan untuk berniaga mula sejak beliau masih bersekolah lagi. Rasa cemburu terhadap rakannya yang membawa wang saku 50 sen dan beliau hanya 20 sen telah memulakan perjalanan beliau sebagai seorang usahawan. Walaupun hanya dimulakan dengan meniaga jeruk, keronsan dan jamu di sekolah, beliau akhirnya telah berjaya mengeluarkan produk kosmetik hasil simpanannya di awal usia 20-an. Produk pertama Dato' Alif ialah gincu kolagen yang memerlukan modal hampir RM100,000. Menurut Dato' Alif, beliau menjadi muka dan otak kepada syarikatnya dan telah melalui pelbagai kecaman sehinggakan dapat menubuhkan syarikat itu. Namun walaupun menerima pelbagai tomahan, menjelang umur 23 tahun, Dato' Alif Shukri telah berjaya meraih RM1 juta dari jualan produknya itu. Kemudian syarikat D-Herb mula mengeluarkan hampir 100 produk berbeza termasuk foundation, produk melangsingkan badan, minuman kesihatan dan produk kecantikan. Dengan katalog produk yang pelbagai, tentunya ia memerlukan tempat yang berpadanan. Oleh itu, satu wisma 3 tingkat di Kota Damansara telah dibeli oleh syarikat D-Herb dengan nilai harga RM25 juta. Wisma ini menjadi HQ kepada 6,000 pengedar, 30,000 ejen dan 45 rakaian kedai yang menjana sekitar RM800,000 sebulan. Dato' Alif juga turut membina satu kilang iaitu Alif Herbs Manufacturing di Selangor untuk menghilangkan produk-produk kecantikan sendiri dan produk kecantikan syarikat-syarikat lain. Beliau juga turut memasuki bidang lain seperti pelaburan hartanah, seminar dan resort. Resort miliknya ialah Sugih Hill Resort yang terletak di Janda Baik Pahang. Satu malam di resort itu bermula dari harga sekitar RM100 hingga RM1,400. Alamak ni, ini kan YouTube saya. TV terlajak laris. Seperti yang kita tahu, Dato' Alif Shukri senang dikenali dan sering muncul di dalam banyak drama dan platform media. Channel YouTube-nya TV Terlajak Laris mempunyai 1.45 juta subscriber dengan hampir 350 juta views. Anggaran pendapatan dari Social Blade menunjukkan Dato' Alif Shukri memperoleh lebih kurang 15 hingga 17 ribu ringgit sebulan.
Namun dalam satu videonya juga, beliau menunjukkan pendapatan dari YouTube ini mampu mencapai RM73,000. Wah, bukan jalan-jalan Datuk. Banyak income streams tau. Alhamdulillah. Datuk, yang kecam Datuk tu dapat apa? Hah? Non-hado lah. Ya. Dapat dosa. Okey, baiklah. Sekarang kita dah tengok pendapatan Datuk Alif Shukri. Jom kita tengok pula bagaimana beliau berbelanja. Alif Shukri menggayakan variasi kenderaan berjenama mewah. Dan setakat ini beliau masih ingin mengembangkan lagi koleksinya itu. Jadi ini adalah beberapa buah kereta yang pernah dimiliki dan dimiliki oleh usahawan kosmetik ini. Yang pertama ialah kereta wajib ada bagi setiap bangsawan, iaitu Toyota Alphard dan juga Wildfire. Kereta ini walaupun seakan mirip tetapi sebenarnya berlainan. Alphard merupakan kereta yang lebih premium dan Wildfire pula merupakan kereta yang lebih inovatif. Walaupun begitu, kedua-dua harga adik-beradik ini juga boleh dikatakan sampai langit ketujuh. Alphard memaparkan tanda harga sekitar RM420,000, manakala Wildfire berharga RM350,000. Wow. Kereta lain milik Datuk Alif Shukri ialah Range Rover Evoque yang telah dijual. Kereta jenis 4x4 ini dianggarkan dijual sekitar RM430,000 pada awal pelancarannya pada tahun 2016. Seterusnya ialah Mercedes-Benz SLK 250. Kereta ini pernah dibeli oleh Datuk Alif pada harga RM400,000. Sekarang ianya dijual pada harga RM130,000. Porsche Macan S yang bernilai RM625,000. Porsche merah ini dihadiahkan oleh Datuk Alif Shukri kepada isterinya sebagai hadiah ulang tahun perkahwinan mereka. Rolls-Royce Ghost berharga 2.2 juta dibeli oleh Datuk Alif pada 2015 kerana dia tertarik dengan rupa hadapan kereta yang seakan-akan kucing Parsi. Sebagai seorang jutawan, Datuk Alif Shukri menginginkan sebuah tugu dan apa yang lebih gah untuk menandakan kejayaannya kalau bukan dengan membina mahligai mewah. Alif Shukri Palace merupakan kediaman utama beliau yang berukuran 40,000 kaki persegi dengan 3 tingkat dan 30 buah bilik. Antara ciri menarik rumah ini ialah ianya mempunyai pawagam yang direka khas oleh TGV sendiri. Selain itu terdapat juga kolam renang, bilik kasut yang dipenuhi 1,500 pasang kasut, bilik handbag yang menempatkan handbag mewah pelbagai jenama seperti LV dan Versace yang menghampiri RM5 juta ringgit keseluruhannya. Terdapat juga ruang makan mewah dan juga kediaman untuk pelawat di sini. Keseluruhan istana ini menurut beliau dalam beberapa video memakan belanja hampir 20 juta untuk dibina. Kos penjagaannya setiap bulan pula memerlukan RM50,000. Pada Disember 2020, Datuk Alif menyatakan hasratnya untuk menjual mahligai mewah ini fully furnished pada tanda harga RM45 juta. Walaupun kediaman utamanya dijual, Datuk Alif masih mempunyai beberapa lagi kediaman lain seperti villa terlajak laris di resortnya, kondominium di kompleks pavilion yang berharga RM6 juta dan juga sebuah rumah di Australia yang dibelinya pada harga 3.5 juta. Mungkin Datuk Alif mempunyai beberapa lagi kediaman lain, namun setakat ini 4 kediaman ini merupakan antara yang diketahui oleh kami. Menurut Datuk Alif sendiri, Datuk banyak sangat rumah, sebenarnya taklah banyak sangat. Bagi saya kalau kita beli properti banyak tak pernah rugi. Datuk Alif Shukri tidak dinafikan sebagai seorang yang gemar membeli belah, namun tidak disangkal beliau juga kerap membeli di luar kawalan. Oleh itu, jom kita tengok beberapa barangan yang dibeli beliau yang boleh dianggap luar biasa. Kucing hutan dinamakan Dodi, RM30,000. Tombol sinki bilik air kristal Swarovski asli RM100,000. Set pinggan mangkuk Versace 10 set, RM30 hingga RM45,000 setiap satunya. Motor Waisuku atau Waisuki Custom RM60,000. Tapi yang bagus Alif Shukri dia satu saja. Dia tak ada kedekut orang dia. Dia tak ada kedekut. Kalau dia ada, insya-Allah dia tak ada kedekut orang dia. Kekayaan juga dianggap sebagai satu ujian. Oleh itu, Datuk Alif tidak kekok juga dalam membantu mana-mana yang memerlukan. Baru-baru ini, beliau sendiri telah membantu mangsa banjir di Kuala Lumpur dan mensedekahkan lebih RM300,000 kepada orang susah. Bersama staf dan keluarganya pun, beliau tidak lokek walaupun dihujani beribu-ribu kecaman. Oleh itu, ramai juga memuji beliau kerana sifat dermawannya. Syukri kau glamour, Syukri kau senanglah, Syukri kau sukses sebab kau ada rupa. Tapi hakikatnya orang tak pernah tahu betapa susahnya saya berada pada takut kejayaan saya pada hari ini. Dan kejayaan pada hari ini sebenarnya disalingi dengan pahit getih, cabaran, penipuan.
maki hamun, penghinaan. Itulah yang menjadikan saya kuat dan saya yakin. Baiklah, itu sahaja untuk video kali ini. Kalau korang suka video ni, korang boleh like dan subscribe channel ni untuk lebih banyak video menarik. Tinggalkan juga komen di bawah dengan cadangan dan idea artis mana yang kami perlu teropong selepas ini. Jangan lupa untuk tengok video lain seperti kekayaan Mira Filzah dan Jeff Bezos. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum.